We were trying very hard to make sure that he continues to serve as a Prime Minister. That was the meeting that we had at his house on the 23rd of February at 4 o'clock, when he personally met all the 6 political party leaders, including Zahid Hamidi, including Syafi'i Afdal, Abang Johari, Tuan Guru Hadi Awang, and Muhyiddin and myself. When the news came in and confirmed that Tun Dr. Mahathir has tendered his resignation, if Tan Sri Muhyiddin didn't act within that small window, tell me what would happen on that day. Someone else could have rushed to the palace and pushed the palace to become the Prime Minister. I will not allow that to happen. You see? So the only option for me and Tan Sri Muhyiddin is to leave PH. Azmin said the party leaders then returned to meet Dr. Mahathir on February 24th to ask him what happened. Later we went back to see Dr. Mahathir at 3 o'clock at his house and asked him what happened. And of course we discussed before he went back to Agong on the same day, on Monday at 5 o'clock. And that's where he was appointed as an interim Prime Minister. And again, during that period, from Monday till Friday, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, we worked day and night to get the numbers. Unfortunately, he didn't get that formidable, strong and convincing numbers until Friday. Okay? So, I told him, I said, Tun, in any democratic system, you need the numbers. If you don't have the numbers, nothing much we can do. Finally, Muhyiddin got the majority. So, of course, we came in as a new government, not through election, through this political crisis. But that crisis came about because this man tendered his resignation. If he didn't tender his resignation on Monday, I can assure you, he is still the Prime Minister with bigger majority. So if you ask me, of course, we are ready to go back to the Rakyat to get the mandate. And actually, if you ask me when, it should be last month. But unfortunately, again, we are facing COVID-19. The word of election is so toxic in the society. People cannot accept that because they want the government just focus on mitigating the effect of COVID-19 and help us to keep our employment, to keep our jobs, and to make sure there are food on the table. That is our focus now. But certainly when this pandemic is over, we don't know when, hopefully in the very near future, we will go back to the Rakyat and seek their mandate from the people. On his own political ambitions, Azmin claimed that fate had led him to where he is right now. Well, I'm a reluctant politician. I must thank Dr. Mahathir for getting me involved in politics in 1998. When I served Anwar for 15 years, I have no interest at all in politics. Until he was sacked in 1998, where I have to be together with the Rakyat for the Reformasi call and later be part of the political party. And that was the first political party that I actively involved and joined, which is Parti Keadilan Nasional then in 1999. I'm not ambitious in politics, you know. In Keadilan, I was denied many times. Even in 2008 when we won in Selangor, someone else was given the chance to take the lead and I have no problem with that. And again, when Khalid was removed unceremonially by Anwar, again the intention is not to allow me to succeed Khalid. And you know what happened, Langkah Kajang and all these things, but okay, I accept that is politics.
When asked why he had fallen out with PKR President Datuk Sri Anwar Ibrahim, whom he had stuck by for decades, Azmin said he is not to be blamed. As a person who have been serving him for more than 30 years, obviously I served him for 15 years from Minister of Education, then Finance, then DPM. Then after he was sacked, I still look after the family when Izzah was small. And then when he was in prison, behind bars, I look after the family till recently. But I thought after he was released from prison, he should be a better person. But unfortunately, he became a bitter person. And that is very unfortunate, not only for me, but for the whole nation. But you can see all his personal staffs left him. So something is not right with this man. When your own personal team left you, Kamaluddin Jaafar was many years, served him as the Sekjen of ABIM, you know. I don't know, I mean, you can't blame me alone when the whole team left him. Tajuknya mudah, The King's Gambit, percaturan siapa yang salah. Mahathir, Muhyiddin, Anwar. Itu yang akan kami ungkapkan pada malam ini. Dan pada malam ini juga kami akan membawa seorang tetamu yang akan mengupas tajuk ini dengan lebih terperinci lagi. Saya berikan kepada anda satu analogi mudah jika kita patah balik pada sekitar tahun 1983, satu drama yang kita rasa mungkin anda di rumah pernah menonton drama bersiri ini dan telah ditayangkan semula pada 23 Oktober lepas kalau tidak silap saya, iaitu The Queen's Gambit. The Queen's Gambit ini hasil sentuhan oleh seorang produser terkenal, iaitu ini tidak silap saya, iaitu Walter Tevis. Okey, dia yang membuat drama bersiri ini di saluran Netflix dan juga percaturan siapa yang salah, dan itu yang akan kita bicarakan pada malam ini. Bersama dengan saya di studio pada malam ini iaitu seorang yang kita rasa macam wow, dia punya aura X Factor itu di dunia politik negara. Saya nak ucapkan selamat datang kepada Iswardi Murni. Assalamualaikum Iswardi. Waalaikumsalam. Macam mana selepas saja belanjawan diluluskan di peringkat dasar itu? Okey, peringkat dasar belanjawan tu satu drama yang menarik sebenarnya. Yeah. Dia adalah satu drama on its own, satu drama yang kalau kita tengok in fact beberapa hari sebelum belanjawan itu di ke second reading tu, ramai yang mengatakan tak boleh tidur dengan lena dan sebagainya disebabkan oleh apa yang akan berlaku. Dan kejadian yang berlaku hari itu dia mewujudkan lebih banyak persoalan daripada jawapan sebenarnya. Dan itu menimbulkan persoalan itu masih berlarutan sehingga sekarang. Sehingga live saya lebih kurang dalam malam tadi atau malam lepas yang saya jelaskan sedikit mengenai perkara ini. Dan malam ini saya akan jelaskan lebih lagi tentang, saya sebutkan percaturan. Okay. So apa yang hasil daripada yang disebutkan oleh Azmin Ali hari ini telah jelas bagaimana yang saya telah nyatakan, jalan cerita yang telah nyatakan sebelum ini. Hari ini telah dijelaskan lagi oleh Datuk Seri Azmin Ali untuk membenarkan apa yang saya katakan. Okey. Percaturan siapa yang salah. Di sini kita ada 3 nama, iaitu kita ada Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kita nampak ketiga-tiga tokoh politik ini mempunyai percaturan yang berbeza di sudut pandangan politik. Kalau kita lihat sendiri apa yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Perdana Menteri kita. Kita lihat dari sudut pandangan politik Dr. Mahathir pula. Kita lihat bagaimana percaturan Datuk Sri Anwar Ibrahim di dalam arena politik negara. Saya nak sentuh seorang demi seorang. Pada pandangan Iswardi sendiri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dari segi percaturan yang beliau buat pada waktu ini, kita lihat sendiri sewaktu pembentangan bajet pemilihan hari itu, siapa yang berdiri, siapa yang duduk di situ. Kita lihat dari segi percaturan yang telah dibuat oleh Tun sendiri. Saya nampak di situ secara peribadi percaturan yang salah. Pandangan sendiri.
Ini pendapat saya. Saya tak rasa itu percaturan yang salah bagi beliau. Okey, kita kena faham macam ni kalau kita trace back, kita langkah balik kepada beberapa hari sebelum kejadian. Kalau kita lihat, kita dapati bahawa Tun sendiri mengatakan bahawa seminggu sebelum tu dia kata bahawa mereka menulis hantar signal, dia kata mereka akan menyokong bajet tersebut. Selepas itu mereka menghantar signal mengatakan tak pasti. Kemudian kalau tak silap beberapa hari atau sehari sebelum bajet itu dibentangkan, mereka mengatakan, Tun sendiri mengatakan bahawa mereka akan menolak bajet ini. Jadi daripada situ kita nampak dia sebenarnya adalah satu gelombang yang sebenarnya dirancang. Rancangan dia untuk apa? Rancangan dia adalah untuk memecah belahkan Pakatan Harapan sebenarnya. Yang ini orang tak nampak permainan ini. Dan umpan itu mengena. Umpan yang mula-mula mengatakan kami tak akan menyokong, akhirnya kami menyokong, itu mengena. Dan yang terkena itu, dan ini mungkin ramai yang tak setuju dengan saya, dan mungkin ramai yang akan melenting. Tetapi kita nak kata macam mana sebab anda yang bangun. Walaupun hari ini pemuda amanah mengatakan, saya sebut jugalah kontroversi sikit. Ada pemuda amanah mengeluarkan satu kenyataan akhbar bahawa keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah satu unilateral decision. Keputusan satu pihak, dia kata, tanpa perbincangan dengan seluruh ahli yang lain dan menyalahi sebagaimana yang dipersetujui sebelum ini. Ini saya nak nyatakan unilateral itu berlaku kerana itu keputusan yang perlu dibuat dalam masa yang cepat. Kerana apa yang diputuskan oleh musuh kita pada waktu itu bukan yang dia bincangkan seminggu sebelum tu, bukan dibincang 2-3 hari sebelum itu. Apa yang berlaku hanyalah kira-kira kurang daripada 1 jam tu dia buat satu keputusan U-turn, menyebabkan Datuk Seri Anwar kena buat keputusan cepat. Dan keputusan itu adalah untuk tidak berdiri menyokong undi belah bagi. Jadi kalau kita tengok kepada Mahathir tadi tu, perancangan dia rancangan dia mudah saja. Ia adalah untuk orang kata apa, mengucang-ngacirkan ataupun orang kata apa? Dia macam rattling the boat lah, rattling the cage. To rattle the cage untuk orang kata apa, tidak seimbangkan kita punya perahu. And it works. It works so much sehingga kan kita bergaduh 2 hari itu sama sendiri. Fire was shot everywhere. Satu parti tembak parti ni tembak parti, because kita tak tahu siapa yang berdiri, siapa yang duduk, siapa yang salah, siapa yang betul. Padahal sebenarnya keputusan untuk tidak mengambil undi belah bagi adalah keputusan yang benar dalam situasi, mengambil kira situasi yang ada. Dan kita kena faham bahawa sebab apa? Sebab apa ni saya akan urai lagi lebih panjang. Tetapi sebab apa? Sebab apa yang dibentangkan oleh Zafrul, Senator Zafrul pada pembentangan bajet kali kedua itu totally different daripada apa pembentangan kali pertama. And they were not made aware akan perubahan tersebut. Dan bila dibentangkan dia semacam, kenapa dia jadi macam ni? Kenapa benda ni kita tak tahu? Kenapa benda yang kita minta tu ada, sebelum ni tak ada? Jadi kalau kita tolak sekarang, persepsi yang kita tinggalkan kepada rakyat, duit untuk nelayan, duit untuk frontliners, duit untuk petani, duit untuk orang yang banjir. Yang tu semua kita tolaknya. Betul. Siapa yang akan dapat nama buruk kalau kita tolak pada waktu itu? Itu jawapan Iswardi. Dan Tun adalah ada perancangan tersendiri. Dan itu adalah percaturan yang benar. Dan juga kita beralih ke Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada pandangan secara peribadi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan suatu perkara yang betul, di mana dia membawa ahli pakatan yang lain untuk menyokong usul yang dibawakan oleh Senator Tengku Zafrul itu sendiri. Dan pada pandangan Is sendiri, adakah yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah satu jalan yang bijak? Disebabkan kenapa? Sebab pada waktu yang sama dia kena menolak ke tepi apa pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan dia lari sedikit daripada perjuangan Datuk Tun pandangan Is sendiri. Satu saya nak betulkan sikit pada hari tersebut Pakatan Harapan tidak menyokong. Dia bukannya dia ada undi suara dipanggil. Undi suara ni siapa yang menyokong sokong, siapa tak menyokong tak menyokong. So dia ada undi suara. So pada ketika tersebut dia bukannya Pakatan Harapan menyokong. Menyokong dia kata dia bersorak kata sokong. Tapi dalam masa yang sama mereka mengatakan tak menyokong. Itu yang kita kena clear. Dia bukannya orang kata apa menyokong. Maksudnya sokong usul tersebut. Tetapi mereka tidak menyokong untuk undi belah bagi. Dia beza. Kenapa undi belah bagi? Maksudnya ini yang ramai kena faham.
setelah kita buat undian suara, mengikut pandangan speaker, yang menyokong tadi tu lebih ramai daripada tak menyokong. Kalau kita tak puas hati, kita boleh minta undi belah bagi. Undi belah bagi ni maksudnya kita kena kira. En block. So en block ni, nak dapatkan en block mesti lebih 15 orang bangun menyokong. Masa tu 13 yang menyokong. So tolak undi en block. Kalau kita buat kiraan en block pada waktu tersebut, dia ada beberapa implikasi. Implikasi pertama, ini saya boleh katakan macam ni, ini saya tak pernah sebut dalam live, ni saya sebut live buat kali pertama. Implikasi pertama adalah ada kemungkinan bahawa tidak ada majoriti yang menyokong Datuk Seri pada waktu itu. Anwar, I'm talking about Anwar. Ada kemungkinan tidak ada majoriti, itu saya kata tadi, last minute U-turn. Last minute U-turn yang hingga menyebabkan tidak cukup majoriti. Saya kata tidak cukup majoriti bukannya tak cukup untuk menjatuhkan, tetapi tak cukup untuk membentuk kerajaan yang diperlukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Berapa jumlah itu kita tak cerita lah. Tetapi ada satu jumlah yang diminta dan jumlah itu tak cukup. So, kalau itu berlaku, maka harapan untuk nak bawa Datuk Seri menjadi Perdana Menteri, mengangkat beliau menjadi Perdana Menteri itu takkan berjaya. Kerana bila kita tengok kiraan, rupanya dia tidak mendapat jumlah sebagaimana yang disebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dia buat kiraan en bloc ikut parti. Tiba-tiba ada orang UMNO tak setuju. Jadilah terdedah lah. Siapa yang tak menyokong, siapa yang menyokong. Dan pada ketika itu, kalau kita dedahkan dan dalam keadaan majoriti tak cukup ni, Agong tak terima. Dah lah kita tahu siapa musuh. Tak boleh nak diterima jadi Perdana Menteri. Yang musuh tadi tu nak lari ke mana? Itu sebab itu benda yang kena buat decision masa itu. Sebab apa decision tu kena buat masa itu? Sebab benda itu berlaku dalam masa yang sekejap tu. That's why bila orang tanya kenapa tak bincangkan semalam? Nak bincang semalam apa? Keputusan U-turn tu baru buat. Keputusan U-turn itu baru buat. Itu penerangan yang jelas dari sudut iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim oleh Iswadi sebentar tadi. Dan seorang lagi iaitu adakah The King's Gambit itu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Segala percaturan ini yang kita lihat daripada awal sehingga sekarang, sehingga PH membuat U-turn di saat akhir pada waktu itu, adakah perkara semua ini bermula daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin? Bagi saya Tan Sri Muhyiddin Yassin ini adalah seorang yang pandai mengambil peluang. Dan saya nampak, ini honestly speaking, ini pandangan setelah beberapa minggu, beberapa bulan ni, saya nampak beliau hanyalah bidak-bidak di papan catur. Pawn on a chessboard saja. Dia tidak memain peranan yang besar dan beliau hanyalah satu puppet yang digerakkan oleh satu master. Dan master itu sekarang ini yang menggerakkan pelan-pelan ini. Dan master itu pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia sebanyak 2 kali. Dan sekarang ini master itu kata bahawa dia tak perlu pun jadi Perdana Menteri untuk nak menguasai segala-galanya. Apa yang dia perlukan adalah orang yang boleh dia kontrol dan musuh yang boleh dia pecah-pecahkan. Dan kalau kita tak boleh baca permainan ini, maka kita gagal untuk nak pergi ke depan dan melihat perancangan dan percaturan mereka yang seterusnya. Sebab itu kita namakan show kita ini sebagai The King's Gambit. Kalau kita faham siapa yang main chess, King's Gambit ni maksudnya King tu dia akan gerak pawn dia 2 tapak ke depan, kemudian lawan pun buat yang sama, kemudian dia gerakkan pawn dia dan dia biarkan musuh dia makan pawn dia. Padahal nampaklah macam dia dah kalah kan sebab pawn dia dimakan satu. Tetapi sebenarnya dia sacrificekan pawn itu untuk ruang dan apa orang kata dan masa depan yang lebih luas untuk dia nak gerakkan askar-askar yang lain. Dan orang tak nampak bahawa pemain sebenarnya adalah orang-orang ini yang menggerakkan pawn-pawn. Penjelasan yang cukup besar dan cukup details daripada Iswardi sebentar tadi, iaitu topik kita pada hari ini, The King's Gambit, percaturan siapa yang salah antara ketiga tokoh politik yang cukup besar di negara kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Iswardi sebentar tadi, secara peribadi saya mengatakan bahawa ketiga-tiga tokoh politik ini adalah sebenarnya bukan King's Gambit yang dia nyatakan sebentar tadi. Dan saya nak tanya mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang mungkin anak didik daripada ketiga-tiga tokoh ini. Kita dapat lihat suatu ketika dahulu yang membawa beliau ke arena politik negara. Azmin Ali, idea penubuhan Perikatan Nasional
adalah idea Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kenyataan beliau pada hari ini, pandangan Is sendiri. Apa yang didedahkan oleh Azmin adalah bukan sesuatu yang mengejutkan sebenarnya. Dan benda ni kita dah sebut lama. Bila kita sebut benda ni, dia deny. Bukan setakat dia, Tun sendiri deny, Muhyiddin sendiri deny. Dan kita selama ni kita bersangka, tetapi apabila Azmin sendiri yang membenarkan, kenapa? Okey, pertama kita kena faham apa tujuan dia mengeluarkan kenyataan tersebut. Sebab dia nak mengatakan bahawa kerajaan yang tubuhkan sekarang ni bukannya kerajaan pintu belakang. Ini kerajaan yang sah, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Kerana Perdana Menteri meletak jawatan. Dan yang mahukan perikatan baru ni dia kata adalah Tun sendiri. Pertama sekali saya nak bagi tahu dengan Azmin, jangan bawa Agong di dalam perkara ini. Kerana ini tidak ada kena-mengena dan tidak ada salahnya pada istana. Kita kena bawa dan bahaskan dan telusuri sejarah yang berlaku tidak lama dahulu. Bahawa perkara ini, kejatuhan ini berlaku kerana apa? Dia jatuh kerana desakan Azmin untuk supaya tidak digantikan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah siapa yang membawa SD yang minta sign 138 SD di kalangan Bersatu, di kalangan pengkhianat PKR, di kalangan UMNO supaya mengekalkan Tun menjadi Perdana Menteri kalau bukan Azmin. Jadi disebabkan oleh ada pengkhianatan itu, maka menyebabkan kejadian benda ni semua berlaku. Kalau tak ada initial, tak ada usaha ke arah untuk mengkhianati itu, Agong tak perlu terlibat. Agong tak perlu terlibat dalam hal ini. Okey. Dia kata idea itu adalah idea Tun sendiri. Betul. Saya tidak menafikan. Itu idea Tun. Tetapi siapa yang memberi idea itu kepada Tun? Dan Tun tak akan boleh jalan melainkan ada orang yang menggerakkan. Kita kena faham benda ni. Benda ini dia bukan Tun buat seorang-seorang. Perancangan ini perancangan yang sudah digerakkan. Antara penggerak, dan kami tahu, kami berada di Medan pada masa itu berlawan dengan kumpulan-kumpulan ini yang cuba untuk menyingkirkan Kak Wan, yang cuba untuk menyingkirkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kak Wan ni Datuk Seri Wan Azizah. Cuba menyingkirkan mereka daripada pesada politik tetapi gagal, daripada pesada Parti Keadilan tetapi gagal. Akhirnya menggunakan Tun, menunggang Tun untuk memastikan bahawa Datuk Seri Anwar tidak menjadi Perdana Menteri dan Tun kekal sehingga ke habis penggal. Ini yang pergaduhan kali terakhir yang berlaku sewaktu Majlis Presiden. Untuk mengekalkan Tun sehingga ke habis penggal. Dan disebabkan oleh kejadian itu Sheraton berlaku. Dan kita tahu ini semua. Jadi dia nak shift the blame to Tun semata-mata adalah sesuatu yang tidak adil. Walaupun saya selalu hentam Tun, tapi dalam yang sama we have to be fair. Kita kena adil. Yang apa sahaja yang berlaku, commotion, sebarang pergaduhan, penindasan, sebarang kejatuhan, sebarang apa-apa SD dan sebagainya, semuanya antara penggeraknya adalah Azmin itu sendiri. Dan kalau dia kata bahawa ini bukannya kerajaan pintu belakang, ini bukan kerajaan khianat. Kerajaan ni menang masa bila? Pilihan raya keberapa yang dia menang? PRU keberapa yang dia bertanding dia menang? Adakah mandat itu diberikan kerajaan yang dinamakan Perikatan Nasional? Sedangkan Perikatan Nasional dalam PRU yang lepas pun tak pernah bertanding. Jadi macam mana dia kata ini kerajaan mandat rakyat? Yang di-Pertuan Agong memberikan hak untuk mereka menjadi Perdana Menteri kerana Perdana Menteri pada masa itu meletak jawatan. Betul? Tetapi itu bukan sesuatu yang orang kata apa, bukan sesuatu hak yang diberikan kerana haknya. Tetapi itu diberikan kerana keadaan yang mendesak. Kalau keadaan itu tidak berlaku, keadaan yang mendesak itu tak berlaku, Perdana Menteri tak letak jawatan, tidak berlaku SD 138 itu, semua ini tak berlaku. Jadi kesalahan itu jangan letak pada Tun seorang, Azmin. Anda sendiri adalah antara pereka terbesar di dalam commotion dan kejadian ini. Kita dapat lihat di sini apa yang dinyatakan oleh Is sebentar tadi. Percaturannya pada waktu ini kita boleh lihat secara samar-samar. Kita belum agak lagi siapa yang menjadi orang kata Tyler Joy. Kalau dalam drama tersebut main cast dia adalah Tyler Joy. Tyler Joy yang menguruskan segala permainan tersebut. Dan pada pandangan Iswadi, saya nak tanya lagi dari sudut pandangan Iswadi mengenai Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adakah pendapat Iswadi sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika ini sedang dalam rangka percaturan untuk memecah belahkan
kedua-dua parti ini? Keadilan dengan Pakatan Harapan. Keadilan dengan Pakatan Harapan di dalam Pakatan Harapan. Harapan. Betul. Yang pertama sekali kita kena ingat bahawa baru-baru ini Tan Sri Muhyiddin sendiri mengumumkan kalaulah diberi peluang, dia bagi pilihan, beliau memilih untuk buat pilihan raya daripada nak meneruskan kerajaan ini. Tapi memandangkan COVID ini, maka dia kata dia tak jadi buat pilihan raya lah. Tetapi sebenarnya kalau ikutkan, dia sebenarnya tak nak pilihan raya. Kerana dia tahu kalau masuk pilihan raya pada masa ini, beliau kena bertembung dengan orang-orang UMNO. Dan dia tak risaukan dengan orang keadilan. Dia tak risau dengan orang amanah. Dia risau sebenarnya dengan orang UMNO. Kenapa dia risau dengan UMNO? Majoriti kerusi Bersatu bertembung dengan UMNO. Dan UMNO adalah parti yang paling besar untuk nak peluang untuk nak mengalahkan Bersatu berbanding dengan Parti Keadilan. Kita pun tahu benda tu. Contoh, kita ambil contoh di Felda, ada 50 lebih kerusi parlimen di Felda. Dan kita tahu yang Pakatan Harapan menang hari itu pun hanya 17. The rest masih UMNO. Dan Bersatu tahu mereka takkan boleh menang kerusi-kerusi ini. Dan Bersatu adalah Parti Melayu. So balik kepada tadi, adakah mereka Muhyiddin ada perancangan untuk memecah belahkan Pakatan Harapan? Ya, jawapannya ya. Sebab itu saya kata tadi, bagaimana caranya dia sendiri tak pergi. Tetapi ada orang lain, ada tangan lain, ada apa nama kita, chess pieces yang lain yang digerakkan bagi tujuan untuk memecah belahkan Pakatan Harapan. Dan kita dapat saksikan for the past few days bagaimana benda yang mudah antara bangun dengan tak bangun itu menyebabkan ada sampai desakan untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Ni saya sebut daripada pimpinan, daripada anak muda amanah. Ada yang sebut daripada DAPSI DAP Youth. Ada menyebut juga, walaupun tak ramai, suara ni agak samar-samar sebab yang muda-muda ni menyebut. Tetapi suara itu ada. Nampaknya apa yang musuh kita nak buat ni hampir berjaya. Kerana desakan-desakan ini ada. Kalau kita faham, sebab itu kata, kalau mereka yang muda-muda ni, Hafiz ni muda kan, faham cara corak permainan orang-orang tua ni, jangan anggap yang tua ni nampak lembik. Walaupun usianya 95 tahun atau 80 lebih tahun atau 70 lebih tahun, tetapi otak dia orang ni cergas kerana mereka dah bermain politik lebih lama daripada usia mak ayah kita sendiri. Okey. Apa yang nyatakan sebentar tadi, Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin, mungkin mereka di dalam percaturan ini yang kita bincangkan pada malam ini. Saya nak sentuh mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan daripada 3 orang ahli politik ini, 2 mungkin menggerakkan percaturan tersebut, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sedar tak Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa dia sekarang menjadi catur yang digerakkan oleh orang yang berada di atas? Dan juga mungkin dari sudut pandangan yang bagi saya, pandangan yang kita tak boleh katakan perkataan ini, tapi saya akan nyatakan, kita nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim diperbodohkan dalam percaturan ini. Pandangan sendiri. It seems that way. Dia nampak macam sekarang ni Anwar Ibrahim telah diperbodohkan. Tetapi macam saya kata tadi lah, dalam kalau kita faham permainan chess The King's Gambit ni kan, apabila seorang sacrifice satu piece dia tanpa mengharapkan balasan balik, seolah-olah dia diperbodohkan. Tetapi kita jangan tengok yang diambil tu, piece yang diambil tu. Kita kena tengok the whole game. Sebab tu saya nampak sekarang ini bahawa the end game dia tu bukan yang ini. Bukannya masa bajet ni. Tetapi the end game dia adalah persepsi rakyat kepada apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku selepas ini. Saya bagi contoh paling mudah. Bila kita terima dan tak terima, maksud saya tadi, kita bukan tolak fully, tapi kita tak terima fully. Itu mengindikasikan bahawa rakyat masih boleh berfikir, oh, Pakatan Harapan ni taklah kejam sangat, semua nak tolak. Tetapi dalam masa sama, Pakatan Harapan pun berfikir juga, ada benda yang tak bagus, kita tolak. Umpama saya kata, bila diunjurkan tahun hadapan, pendapatan kita di antara 5 hingga 7%. Kita persoalkan dekat mana unjuran tersebut, sedangkan keadaan ekonomi kita teruk. Kalau COVID tak berakhir tahun depan, bagaimana? Adakah kita masih stick to that projection ataupun kita akan ubah? Sedangkan bajet dah dibentangkan. Betul. Keuangan kita kena bagi pada setiap kementerian. So benda-benda macam tu. Okey. Jadi adakah dia diperbodohkan? Bagi saya nampak
dia bukan masalah, bukan saya nak membela Datuk Seri Anwar, tetapi saya dah nampak benda ni bahawa dia melihat ke dalam satu jangka masa panjang. Umpamanya KWSP. Kita kata KWSP tu 10,000. Ramai yang boleh keluar dari KWSP. Semua boleh keluar dari KWSP ke? Itu saya tanya soalan. Semua ni boleh keluar KWSP ke? Perasan tak? Sekarang memang betul dia kata daripada 2 juta boleh keluar ke 8 juta boleh keluar. Tetapi dia ubah tak syarat? Dia tak ubah syarat. Syaratnya masih mereka yang dibuang kerja atau terkesan dan kena present kepada KWSP bahawa anda dibuang kerja. Bagaimana kalau mereka sebelum ini berhenti kerja sebelum COVID? Contohnya macam yang berniaga sendiri. Tahun 2018 buat perniagaan, dia ada KWSP, mungkin ada 100,000 dalam akaun, boleh keluar tak boleh keluar? Dia tak boleh keluar. So hanya yang boleh keluar adalah mereka yang bekerja dan terkesan kerana COVID. Sewaktu tempoh COVID. Yang sebelum itu, yang tak terkesan tetapi mereka masih dari segi perniagaannya. So bagaimana dengan mereka ini? Jadi kalau kita lihat, kalau kita nampak, benda ni implement, katakanlah bajet ini diterima dan diimplementkan. Benda ini mendatangkan kesusahan kepada rakyat. Kesan dia bukan kepada Pakatan Harapan tetapi kepada kerajaan yang ada sekarang. Kesannya kepada kerajaan yang ada sekarang. Baiklah, ada banyak komen anda. Saya nak baca teliti satu persatu. Tapi sebelum saya baca komen anda di Facebook kami dan juga di Instagram, terima kasih untuk anda yang sudi. Jangan lupa untuk tinggalkan komen dan juga share apa yang kita bincangkan pada malam ini. The King's Gambit, percaturan siapa yang salah antara ketiga-tiga tokoh politik pada waktu ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada PRU ke-14, saya nak tanya dengan sebelum kita ke media sosial. PRU ke-14, kita dapat saksikan bahawa Tun bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib Razak. Dan kita dapat lihat bahawa pada langkah syaratan tersebut, kita masih lagi mencari percaturan siapa ini sebenarnya yang ingin menjatuhkan Pakatan Harapan pada ketika itu. Kita boleh dapat lihat pada waktu tersebut sebenarnya percaturan ini pada pandangan Iswaidi sendiri adalahkah percaturan orang yang sama, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dengan Perikatan Nasional ingin menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jawapannya mudah je. Pada zaman Pakatan Harapan, sebelum masa tertubuhnya Pakatan Harapan tahun 2016, kemudian kita menerima masa itu Tun dan juga Bersatu menyertai Pakatan Harapan. Pada masa itu, itulah geng Anwar Ibrahim ni lah, seorang yang berjiwa besar lah. Sanggup kawan Wan Azizah dan juga Rafizi Ramli pada waktu itu sanggup nak menerima mereka atas dasar untuk kebaikan negara dan melupakan perkara lalu, perkara lama. Tetapi apa yang kita tidak nampak bahawa itu sebenarnya perancangan mereka untuk menjatuhkan UMNO melalui cara lain. Dan akhirnya sekarang ini jelas. Kita sudah nampak dengan jelas bahawa itu merupakan jalan jauh untuk menjatuhkan UMNO dan untuk tidak menaikkan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Sebab itu, antara ini saya cerita hari ini bahawa yang tidak bersetuju Tun menjadi Perdana Menteri ada di kalangan Pakatan Harapan pada waktu itu. Masa kita buat perjanjian itu, antara yang tak setuju Tun menjadi Perdana Menteri ada Rafizi Ramli. Kenapa kita kena bagi dia jadi Perdana Menteri kalau menang? Tetapi masa itu konsensus meeting mengatakan tak apalah, kita bagi dia sekejap. Lepas itu kita bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rafizi kata dia tak akan bagi Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi ialah kerana pada masa itu kita perlukan Tun bersama dengan kita terima. Dan penerimaan itu adalah penerimaan bersyarat untuk menjadi Perdana Menteri dalam satu tempoh. Walaupun tidak dinyatakan 2 tahun ke 2 bulan ke, tapi tempoh. Namun kegagalan itu menunjukkan bahawa perancangan itu sudah ada. Percaturan itu sudah ada. Dan kita dah nampak bahawa keengganan beliau untuk menyerahkan jawatan tersebut adalah satu indikasi paling besar bahawa mereka telah merancang ini sudah cukup lama. Tun, Azmin, Muhyiddin Yassin dan kumpulan-kumpulan ini bukan setakat menjatuhkan Pakatan Harapan, tetapi juga menjatuhkan UMNO, geng Zahid, geng Najib Razak. Itu kita cerita detail. The King's Gambit, percaturan siapa yang salah antara ketiga tokoh politik ini, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad
Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ada satu nama yang kita tidak letakkan pada malam ini. Saya nak tanya dengan Iswardi sendiri. Bekas Perdana Menteri Datuk Sri Muhammad Najib Tun Razak. Kita tidak berbicara mengenai beliau pada malam ini sebagai seorang pencatur utama di dalam arena politik negara. Pada pandangan Iswardi sendiri, kenapa Datuk Sri Najib Razak tidak bersama dengan ketiga-tiga yang kita nyatakan sebagai The King's Gambit pada malam ini? Pertama sekali saya nak bagi tahu bahawa dari segi jawatan sekarang ini selepas jatuh hari itu dan selepas dia bersalah, beliau tidak mempunyai apa-apa jawatan. Selain daripada masih lagi terkenal di social media, dari segi jawatan itu tidak ada. Jadi bila dia tidak ada jawatan di dalam UMNO, selain daripada ahli parlimen, maka dia tidak mempunyai apa-apa executive decision. Dia tak boleh buat any executive decision, keputusan eksekutif. Yang ada boleh membuat keputusan eksekutif antaranya adalah Zahid Hamidi. Okay. So daripada situ, antara bila ada yang pernah tanya kepada saya lah, oh habis tu Anwar boleh terima Najib ke, dia kata kan, kalau sekiranya nak buat kerajaan bolehlah terima Najib, boleh terima Zahid, perompak-perompak tu. Sama sekali saya kata perompak-perompak ni ada bersama Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ni, yang itu kamu tak panggil perompak pula. Okay. Yang kedua kita kata, contohnya macam Najib ni, kalau dia masuk sekalipun, itu tidak akan merubah hakikat mengenai apa yang berlaku di mahkamah. Kalau dia bersalah, dia tetap bersalah. Dia akan jalan macam biasa. Buktinya sekarang ini pun dia masih dah berada di dalam kerajaan, tidak ada jawatan apa-apa, tidak ada jawatan di dalam parti dan sudah pun dia dapati bersalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita katakan bahawa Najib ini kalau sekiranya dia didapati dia masuk, dia katalah bukan masuk tetapi bersetuju untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sekalipun, apa yang dibawa hanyalah satu undi ahli parlimen. Tidak lebih daripada itu. Dia tidak boleh membuat keputusan, dia tidak boleh mempengaruhi dan dia tidak boleh menentukan apa-apa keputusan, terutama dalam majlis tertinggi, majlis pimpinan tertinggi bagi UMNO. Ini berbeza dengan Zahid keputusan itu. Jadi kalau nak diletakkan mereka yang berada dalam percaturan ini, yang sesuai kita letakkan sebenarnya adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia antara pemain yang kira aktif lah di dalam 4 player chess ni. Yang kira antara pembuat keputusan terbesar sehingga menyebabkan commotion yang berlaku di parlimen tempoh hari. Okey, saya nak tanya sedikit mengenai apa yang kita lihat di parlimen tempoh hari mengenai keputusan U-turn oleh Pakatan Harapan untuk menyokong pada waktu tersebut. Pada pandangan sendiri, adakah UMNO ataupun Barisan Nasional dia membuat deal sendiri dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai isu KWSP dan juga moratorium sebenarnya untuk mengaburi mata rakyat? Dan kita dapat lihat perkara ini dengan syarat pengeluaran KWSP masih sama. Number one, saya nak bagi tahu bahawa itu deal. Okey, di samping jasa. Di samping dapat duit daripada jasa, KWSP dan moratorium itu antara apa yang diminta dan dipersetujui pada dasarnya oleh Zafrul beberapa sehari sebelum atau 2 hari sebelum itu dan disebut di dalam parlimen. Tetapi sekarang ini baru kita dapat tahu secara detailnya tidak ada apa yang berubah. Dan UMNO sudah ditipu sekali lagi. Oleh kononnya kenyataan untuk menyokong 10,000 dan moratorium. Kalau perasan moratorium masih lagi bukan M40. B40 saja yang dapat. M40 masih lagi kena jumpa bank. So daripada segi itu tak ada perubahan. Dan yang U-turn sebenarnya adalah ada di kalangan MP UMNO yang sepatutnya tidak menyokong sekarang menyokong. Walaupun saya tak kata semua, tetapi ada. Sehingga menyebabkan jumlah itu kurang daripada apa yang sepatutnya. Jadi saya betulkan balik lah, sebenarnya bukan PH menyokong. Dia bukan PH U-turn menyokong. Tetapi PH tidak memaksa pada ketika itu UMNO untuk terus menyokong kerana UMNO dah U-turn. Ada sebilangan mereka yang dah U-turn untuk terus menyokong perkara ini. Okey, saya masih lagi membelik satu persatu komen anda di YouTube kami. Ramai yang menyokong mengenai topik kita, tapi tak ada satu soalan yang saya boleh tanyakan mengenai. Semua dah tahu dan juga ada yang sensitif juga di situ yang kita tak boleh siarkan. Okey, saya nak tanya dengan Iswardi sendiri. Satu lagi soalan saya nak tujukan kepada Is sendiri. Kita dah dapat lihat percaturan ini. Mungkin anda di rumah dah tahu siapa menjadi Kings of Maker dekat sini dan sebagai pencatur utama di dalam arena politik negara. Pada pandangan Is sendiri, adakah suatu hari nanti sebelum berlakunya
PRU ke-15, Perikatan Nasional, Barisan Nasional akan keluar daripada Perikatan Nasional dan Tun Dr. Mahathir sendiri akan membuka satu parti baharu di mana pada waktu itu ahli-ahli Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional akan bersama beliau. Adakah itu akan berlaku? Number one sekarang ni dah ada dah, yang dinamakan sebagai pejuang. Ya. Cuma rasanya belum didaftarkan lagi. Dah didaftarkan tapi belum diluluskan lagi lah. ROS belum luluskan. ROS belum luluskan. Dan saya tak nampak itu yang perancangan utama tu. Sebab bagi saya, macam saya sebut tadi, kalau saya rungkaikan, kita ada masa kan? Kita rungkaikan Ada masa lagi. the whole story ni. Ya. Daripada cerita ni, saya panjang sikit. Daripada cerita bagaimana kejatuhan kerajaan itu. Bila kerajaan itu jatuh, Tun sepatutnya, kalau dia betul-betul nak jadi Perdana Menteri, kalau betul-betul dia nak jadi Perdana Menteri, ialah dia setuju untuk memastikan bahawa dia kekal sehingga ke habis penggal. Ya. Bagaimana yang Azmin nak. Ya. Tapi kenapa dia tak setuju? Kenapa dia letak jawatan? Dia letak jawatan. Kenapa dia naikkan Muhyiddin Yassin? Sebab kalau dia masih kekal Perdana Menteri, yang bersama dengan dia, dia bukan Perdana Menteri secara total. Ya. Dia masih lagi dikongkong oleh pimpinan di dalam Pakatan Harapan. Ya. Tun sendiri sebut, tidak pernah dalam premiership dia sebagai seorang Perdana Menteri, susah nak buat keputusan, kecuali dalam Pakatan Harapan. Sebab dalam Pakatan Harapan tak ada yes sir, no sir. Kalau bantai, kita bantai terus. Ya. Kita biasa lawan, tetap lawan kan. Ya. Jadi itu kesukaran dia dalam nak buat apa-apa keputusan. Ya. So dia kata lebih baik untuk dia buat kerajaan baru. Dan ini yang Azmin sebut hari ini membenarkan apa yang kita cakap. Ya. So bila dia buat kerajaan baru, kalau dia masih kekal Perdana Menteri, siapa pengkhianat? Semua orang akan kata, Tun lah pengkhianat. Ya. Jadi dia tukar cerita, konon-kononnya dia letak jawatan. Konon-kononnya dia tak Perdana Menteri, konon-kononnya dia victim. Tapi hakikat sebenar, Perdana Menteri yang kita ada, Azmin Ali selaku Menteri MITI sebelum ini sekarang, Ekonomi, Menteri Ekonomi yang kita ada, Perdana Menteri yang kita ada, masih lagi bernaung di bawah pemain catur utama ini. Ya. So dialah yang menentukan siapa bergerak, siapa tidak. Dan dia tidak perlu berada di pihak Perikatan Nasional untuk melakukan semua ini. Ya. Dia tidak perlu berada di sana, tapi dia arahan dia sudah cukup. Dia kononnya berada di pihak sebelah sini. Ya. Tujuan dia apa? Untuk stir, untuk pecah belahkan, untuk pastikan tidak ada kesepakatan. Itu saya bawa balik cerita saya tadi. Ya. Pada mulanya dia menolak bajet menerima bajet ini. Ya. Lepas tu 50-50. Sehari sebelum tu dia kata kami akan menolak bajet ini. Ya. Dan pada hari tersebut dia menolak, dia bangkit. Siapa yang ikut dia? Ya. Jadi nampak tak perpecahan yang dia wujudkan tu berjaya. Dan akhirnya untuk beberapa hari kita tembak-menembak di antara satu sama lain. Perikatan Nasional stay macam tu. Ya. Kita yang tembak-menembak satu sama lain. Kerana apa? Kerana ada seorang ini yang berjaya untuk orang kata apa? Yalah, orang kata menggegarkan kita daripada dalam. Dan tidak ada musuh yang lebih bahaya selain pada musuh yang ada di dalam rumah kita sendiri. Ya, tembak-menembak antara itu yang berlaku di dalam Pakatan Harapan. Sebaik saja apa yang berlaku pada 26 November lepas. Dan esok ada satu lagi ucapan dasar di peringkat dasar pula untuk Belanjawan 2021. Jawatan kuasa untuk Belanjawan 2021. The King's Gambit, percaturan siapa yang salah antara Tun Dr. Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tidak banyak menyentuh mengenai apa yang berlaku terhadap seorang ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita lebih terarah kepada Tun dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin pada sebentar tadi. Saya nak tanya dengan Is sendiri. Kenapa kita tidak bercakap mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dan adakah langkah yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini betul ataupun tidak bergabung bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini untuk membentuk Pakatan Harapan? Sama sekali tidak ada yang kita boleh kata betul atau tidak, kerana semuanya adalah mengenai di end result. Ya. End result kita memenangi pilihan raya. So, apa kaedah sekalipun yang kita boleh gunakan selagi benda itu legal, Ya. kita akan gunakan. Termasuklah bergabung dengan musuh kita. Dan benda ni bukan kali pertama. Ya. Dan UMNO pernah bergabung dengan PAS 1977. Sekarang ni pun kita tengok Ya. bersatu UMNO dan PAS bergabung di bawah Perikatan Nasional. BN UMNO dan juga PAS di bawah Mufakat Nasional. So benda tu bukanlah sesuatu benda yang pelik. Politik is always dynamic. And there is no permanent friends, there is no permanent enemy. Yang permanent hanyalah prinsip. Ya.
Jadi Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita tengok daripada segi perancangan dia luas, ada. Saya ada dan juga benda itu berlaku. Cuma saya tak nak cerita semua. Kalau tak ada, musuh tahulah kan apa kita nak kena buat. Tetapi apa yang dah berlaku sebelum ni, kita pun dah tahu mengenai jumlah majoriti tersebut yang kita ada. Ada yang mengatakan 128, ada yang kata 130, ada yang kata 120. Whatever the number lah. Number tu tak pernah di-reveal. Siapa yang reveal tu menipu lah. Number tu tak pernah di-reveal. Mungkin betul, tapi kita tak tahu. Kita bukan tak tahu, kita tak dedahkan number tersebut. So perancangan itu ada daripada Sir Anwar Ibrahim, dan perancangan itu sebenarnya dia bukannya satu hala. Dia bukannya perancangan yang kita boleh rancang, okey, 5 tahun akan datang. Kita rancang kita react berdasarkan apa move musuh kita. So sekarang ni bila Datuk Seri umumkan hari tu bahawa beliau mempunyai strong, formidable apa orang kata numbers kan. Pada masa itu lepas tu senyap. Kenapa senyap lepas itu? Kita nak tengok reaksi. The most important thing, the reaction daripada pihak istana dan daripada Perikatan Nasional dan juga orang-orang lain di sekelilingnya. Dan kita dapat reaksi tersebut. So daripada situ kita dapat lihat Perikatan Nasional masa tu nampak goyah. Mereka kulu hilir mencari kan, mencari apa orang kata siapakah numbers ini, siapakah orang-orang yang nak hianat mereka ini. Kan, sehingga kan kita tahulah kejadian-kejadian yang berlaku. Jadi nak kata tidak ada perancangan itu ada, benda itu berlaku, dan sekarang ni pun akan ada sesuatu yang berlaku. Tidak lama lagi. Tidak semestinya, jangan ingat kalau sekiranya bajet ini diluluskan itu saja. Kita kalau nak lawan musuh jangan pakai satu peluru je. Kita kena ada banyak peluru. Kan, dan jangan anggap kalau sekiranya kalah ni, tak berjaya, habislah kita. Tak. Permainan ini dia macam satu chess game tapi tak ada ending. It's an infinite game. Itulah umpama yang sekarang ini. Satu permainan yang tiada penghujung ataupun penamat, itu yang kita bincangkan pada malam ini. The King's Gambit, percaturan siapa yang salah. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Anwar Ibrahim dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan saya nak tanya, kita masih ada lagi masa. Untuk anda yang ada di rumah, jangan lupa untuk tinggalkan komen dan juga pandangan anda di media sosial kami, Facebook dan juga di laman YouTube kami. Okey. Nak tanya dengan Iswardi sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mungkin kita apa yang berdasarkan apa yang dinyatakan oleh sebentar tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni adalah percaturan ataupun orang yang digerakkan oleh salah seorang yang berada di dalam arena politik negara. Pada pandangan adakah Tan Sri Muhyiddin pada waktu ini beliau sedar beliau digerakkan, digunakan, ataupun beliau tidak sedar sebenarnya beliau dicaturkan, sebenarnya dipermainkan dalam semua perkara yang berlaku di dalam dunia politik negara? Pendapat saya dia macam ni. Dia partly sedar, tetapi kebanyakan masa gerakan itu bukan gerakan dia. Gerakan itu adalah gerakan di mana dia disuruh menggerakkan, dia disuruh digerakkan, dia disuruh lakukan. Saya bagi contoh, umpamanya ada usaha untuk menggabungkan, bersatu dengan Mufakat Nasional. Di dalam Mufakat Nasional. Kenapa? Adakah bersatu tak yakin dengan kekuatan mereka sendiri? Ataupun mungkin ada perancangan untuk nak mengambil alih Mufakat Nasional. Mungkin ada perancangan untuk nak menjatuhkan UMNO, umpamanya. Sebab itu saya kata sekarang ini the real battle dengan Muhyiddin Yassin ni bukannya dengan Pakatan Harapan. The real battle Muhyiddin Yassin ni adalah dengan UMNO. Kerana dia nak memastikan, semalam adalah perhimpunan bersatu. Dan dalam perhimpunan bersatu itu, yang pertama dia dah abolish jawatan pengurusi lah. Itu tak ada makna apa-apa pun. Tetapi yang kalau kita nampak, secara umumnya bersatu sekarang ini, kalau kita tengok daripada segi cara, corak, warna, tidak jauh beza dengan UMNO. Dengan color merahnya. Color merahnya, suasana, kalau kita tengok pentas, cara susunannya, tak ada jauh beza dengan UMNO. Dengan cara kerusinya diletakkan presiden. Presiden sebenarnya. Dia buang pengurusi je. Indikasi dia apa? Indikasinya adalah we are the new UMNO. We are the new UMNO. Ya, ada usaha sekarang ni untuk nak mengharamkan UMNO. So, sebab itu saya kata, tuan-tuan dan puan, the real battle
is not with Pakatan Harapan. Ya, Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri, itu satu battle. Ya. Pakatan Harapan ni dia bukan satu battle yang besar pun. Ya. Minta maaf saya kata, Tan Sri Muhyiddin dah cukup untuk image Tan Sri tu cukup untuk mengalahkan image the whole Pakatan Harapan. Kerana kegagalan kita sendiri. Tak apalah. The real battle adalah dengan UMNO. And dia digerakkan, dia sedar tak sedar, tapi dia digerakkan untuk ke arah itu. Untuk ke arah memastikan number one, take over UMNO, atau number two, musnahkan UMNO. Dua perkara. Kalau tidak, this is the end of their career. Okey, baiklah. Kita masih ada lebih kurang dalam 5 minit lagi dan saya nak tanya dengan Iswardi sendiri. Pada apa yang telah dinyatakan oleh Iswardi sebentar tadi, ketiga-tiga kingmaker ini, Mahathir Muhyiddin dan juga Anwar Ibrahim, apa yang saya dapat faham daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Iswardi sebentar tadi berdasarkan pandangan beliau bahawa kingmaker di dalam percaturan ini adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Secara peribadi saya bagikan jawapan tersebut. Saya nak tanya dengan Is, setuju ataupun tidak saya sebut nama ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang menggerakkan segala percaturan ini? Saya harap tak ada yang saman lepas ini. Yang menjadi percaturan utama adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri. Kalau Tun dengar ni, saya rasa dia bangga. Dia bangga. Dia buat nak saman apa? Dia bangga lah, sepatutnya bangga lah. Politik Malaysia ni saya yang tentukan. Saya setuju bahawa Tun adalah perancang secara 60% je. Dia sebenarnya ada 40% lagi. 60% je Tun adalah perancang dia. Tetapi the real 40% ni yang really drives Tun ke depan. Yang menggerakkan semua ni, yang menjadi asbab. Kita kena faham, Tun dah 95 tahun. Apa motivasi dia untuk buat benda ni? Apa motivasi dia untuk menghalang Anwar Ibrahim? Bagi je lah. Apa motivasi dia? Dia bukan buat untuk dia. Dia tak perlu pergi pegang jawatan Perdana Menteri. Dia dah Perdana Menteri 2 kali. Ada orang kata dia gila jadi Perdana Menteri 3 kali. Tak. Bukan untuk dia. Tetapi the 40% behind dia ni, the invisible hands, the puppet master, the real puppet master. Dan puppet master ini tidak ada dalam bentuk manusia yang seorang. Dia adalah satu rangkaian dan rantaian perniagaan, kroni dan bisnes dan empire yang dibina over years. I'm talking about sejak sebelum merdeka sehingga sekarang. Daripada lembah kaki bukit sehingga di atas bukit sana. 40% itu saya nak sebut nama dia. Adakah 40% itu setuju ataupun tidak? Nama tersebut adalah Azmin Ali. Azmin Ali itu tak termasuk 40 tu. Azmin Ali termasuk 60. Termasuk 60. Tapi bukannya 40. 40 ni dia unseen. Dan saya tak boleh nak sebut. Yang ni dia boleh saman. Saya tak boleh nak sebut. Dia boleh saman. Yang Tun tadi tak. Tapi yang ni dia boleh. Kita boleh tarik balik tak ada? Yang tak. Saya tak sebut, jadi dia tak boleh saman. Kalau dia saman, betul lah dia. Kita ada 2 minit lagi. Saya nak yang paling last sekali saya nak tanya dengan Iswardi sendiri. Antara ketiga-tiga Tun, Muhyiddin dan juga Anwar ini, kita dapat lihat bahawa Anwar Ibrahim memang tak disebut langsung dalam perbicaraan kita pada malam ini. Hanya daripada 10 tu hanya 2 soalan saja yang saya dapat tengok mengenai perkara tersebut. Dan pesanan Iswardi sendiri untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab kita dapat lihat bahawa tadi saya cakap dia diperbodohkan dan adakah beliau pada waktu ini sudah sedar bahawa itu yang berlaku terhadap beliau dan apa langkah seterusnya Pakatan Harapan ataupun senang saya sebut PKR selepas saja dia tahu segala percaturan benda ini selepas ini? Kenapa saya tak sebut sangat pada dia? Sebab langkah dia tak menarik. Langkah dia tak menarik, dia predictable dan dia keputusan apa saja keputusan dia tidak macam mana kata? Dia hanya bersandarkan kepada sebab apa keputusan untuk menjadi Perdana Menteri atau tidak Perdana Menteri ini berdasarkan kepada sebenarnya UMNO. Kalau kita nak cari sokongan, katakanlah 108.
atau 107 katakan. Katalah pejuang bersama dengan kita, warisan bersama kita. Balance tu kita nak dapat kat mana? Nak dapatkan katakanlah 120. Kalau bukan daripada UMNO dan PAS. Jadi the kingmaker dalam isu ni adalah UMNO dan PAS ataupun parti-parti lain. Jadi sebab itu saya kata, apa saja keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim, subjek tu keputusan UMNO, keputusan PAS untuk menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri atau tidak. That's why I'm not interested untuk tengok daripada aspek ini. Sebab ini jumlah Pakatan Harapan solid. Tak ada dakwa-dakwi dah. Yang dakwa-dakwi ni kumpulan sama ada UMNO, PAS dan juga yang lain-lain ni bersetuju untuk menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim. That's why kita melihat daripada situ. Dan kalau kita kata daripada segi adakah yang Datuk Seri Anwar buat satu kebodohan dan sebagainya, bagi saya dia bukan kebodohan sebab apa? Sebab kalau dianggap kebodohan pun sebab dia masih lagi mengharapkan kepada buah yang tidak gugur tidak pasti gugurnya. Itu saja. Dan apakah perancangan seterusnya? Perancangan seterusnya di samping kita bersedia untuk menghadapi PRU 15 yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Jangan percaya kalau Muhyiddin kata, "Oh, kita tak akan buat PRU." Tup-tup esok dia buat. Mana kita tahu? So kita dah bersedia ke arah itu. Kita dah gerakkan. In fact hari ini pun saya jumpa dengan jentera saya dan kawan-kawan saya di tempat-tempat yang ada untuk kita mulakan gerakan dan memperkenalkan dan mula gerakanlah basically parti kita. Dan insya-Allah kiranya tidak ada apa aral melintang, saya dan juga pasukan saya akan bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak yang akan berlangsung tidak lama lagi. Subjek kepada parti lah. Kalau parti setuju nak terima kan. Kalau tak setuju terima, saya makan kuaci lah tepi longkang. Itu yang berlaku dalam masa terdekat akan bertanding. Terima kasih Suardi kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Secara konklusinya, kita telah tahu siapa pemegang watak utama The King's Gambit. Kita dulu tadi pada awal rancangan saya dah cakap mengenai The Queen's Gambit, satu drama yang telah ditayangkan di siaran Netflix pada tahun 1983. Novelnya dikeluarkan. Pelakonnya ada Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Moses Ingram, dan daripada ini kita dapat lihat bahawa The King's Gambit yang sebenar di arena politik negara Tun Dr. Mahathir Mohamad yang saya nyatakan sebentar tadi.